Yang mulia saudara pengerusi dan hadirin hadirat sekalian. Kelas kita ni dicadangkan dengan kitab Sahih Bukhari. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana yang tak tahu lagi lah, tak tahu dah tu tak apalah, tak tahu lagi, kita sudah mulakan kelas Bukhari ni lama dah, iaitu di Masjid Kuban Krian, Masjid Sultan Ismail Petra, lama dah. Dan sampai sekarang ni pun kita buat seminggu 2 kali, tak habis lagi, tak habis lagi. Kitab Bukhari yang kita pakai sebelum ni dan insya-Allah seterusnya ialah kitab cetakan Pakistan. Ni, macam ni rupanya. Inilah kitab yang dipakai, dia terdiri daripada 2 jilid. Di Masjid Kuban Kriannya malam Selasa jilid 1, malam Rabu jilid 2. Selama lama dah, kira-kira 10 tahun dah. Tak habis lagi. Tak habis lagi, 10 tahun lebih. Tak habis lagi. Jadi tak tahulah ini sejauh mana kita dapat meneruskan dalam program kita ni, yang mana mengambil masa 2 kali sebulan. 2 kali sebulan ni maknanya minggu yang ketiga dan minggu yang keempat. Tak tahulah akan mengambil masa selama mana. Kalau di Kuban Krian tu, Masjid Kuban Krian tu, seminggu 2 kali, 10 tahun lebih dah tak habis lagi. Gitulah, boleh agak. Selama mana agaknya makan masa, mudah-mudahan kita dapat meneruskan pengajian kita ni. Dan saya sendiri sebenarnya minat sangat dengan Sahih Bukhari ni, daripada dulu lagi, daripada masa belajar lagi, sebab memang kitab ni istimewa. Jadi sudah molek lah apabila Ustaz Saimi kita yang berhormat, Ustaz Saimi, yang mana anak ni dengan dia sudah lama dah. Saya dengan dia ni sudah lama, daripada budak-budak dulu. Lebih mesra saya panggil dia Abang Mi lah. Daripada dulu lagi memang minat Sahih Bukhari ni. Sebab kitab Sahih Bukhari ni termasuk dalam kitab yang pelik lah dalam dunia. Yang disebutkan oleh ulama, ada beberapa kitab yang pelik, terutamanya dalam agama. Kitab yang pelik selain daripada Al-Quran itu memanglah kalamullah. Yang kedua, kitab yang peliknya ni kitab Sahih Bukhari. Memang digali sebanyak mana pun tak habis-habis ilmunya, tak habis-habis. Sudah 10 tahun lebih di sana, di Kuban Krian. Jadi sekarang ni kita nak mula di sini pula. Dekat mana? Dekat mana? Dekat mana? Mungkin yang salah parking lah kenderaan tu. Minta motor minta alihkan tempat yang sesuai lah. Di bahagian mana tu Allah Alam. Jadi saya dengan sebab itulah apabila Abang Mi kita ni sebut tentang nak mengajar Bukhari, memang minat lah, suka sangat. Sebab apa? Setiap kali kita baca Sahih Bukhari ni, terbuka fikiran-fikiran yang baru, idea-idea baru, nampak perkara-perkara yang sebelumnya tidak nampak. Semakin kita baca, semakin memang berasalah kemanisannya, keistimewaannya. Itu keistimewaan kitab Bukhari. Dan selain daripada Sahih Bukhari ni yang sudah kita mulakan
di sini di sekitar Kota Baru kita ni lama dah juga. Yang lain-lain macam malam Khamis di Masjid Langgar. Masjid Langgar tu kita baca Sahih Muslim. Sudah lama dah juga. Sekarang ni baru nak masuk Kitabul Buyu'. Pasal jual beli. Kemudian di Masjid Besar Kota Baru ada juga. Itu Sunan Abi Dawud. Cumanya yang lain-lain itu program pengajian saya lah yang kita buat sebelum ni. Boleh dikatakan semuanya lepas Isyak. Dengan sebab itu ramai orang tidak tahu. Lepas Isyak. Sebab ambil masa tu agak panjang. Dan Alhamdulillah dalam masa tu bagaimanapun kepada yang tidak hadir boleh tengok CD apa kita sudah ambil. CD. Berhubung dengan ni kuliah kita ni, satu teknik baru lah, iaitu mungkin saudara-saudara sekalian dapat faham sendirilah kebaikannya, maksudnya dapat faham sendiri. Dan saya sendirinya bercadang seterusnya kita akan baca kitab ni, kalau boleh adalah kitab ni supaya serupa senang. Dan insya-Allah mungkin Ustaz Marwan ada di belakang ni, baru ni dia dapat kitab. Kalau boleh berhubung dengan dia bagaimana nak dapat tu, lagi baiklah. Ini satu buku ni, kitab ni. Berapa harganya bincang dengan dia lah. Sebab yang dia ni di order daripada Pakistan. Yang kedua yang nak disebut sekarang ni iaitu dalam cadangan kitanya, memang kita di Darul Kausar ada program ni, projek terjemahan Sunan Sittah. Di antaranya tentang Sahih Bukhari ni. Jadi hari ni kita mula buat keluar ni satu. InsyaAllah seterusnya bab demi bab kita akan edarkan. Dan untuk kemudahan kepada yang tidak berapa biasalah dengan bahasa Arab untuk nak pakai kitab ni, untuk kemudahannya kita edarkan terjemahan ni, terjemahan Sahih Al-Bukhari. Jadi ini dalam bahasa Melayu tu. Dalam projek ini sebenarnya dia mengambil masa yang banyak dan banyak peringkat lah. Ada terjemahan begini saja, ada yang nota kaki sikit sebanyak, ada yang syarah yang panjang. Itu dalam program kita lah. InsyaAllah tak tahu bila lah nak siap. Tapi yang ni, sekadar terjemahan ni, insyaAllah kita akan bagi bab demi bab. Supaya senang untuk dirujuk. Supaya senang untuk dirujuk. Di samping hak ni, kita kalau ada kitab ni lagi bagus lah. Kalau ada kitab ni sendiri. Sebab dalam kitab ni dia ada keistimewaan yang mungkin. Kalau kita tengok yang ni, terjemahan ni, dia ambil satu saja. Lafaz. Sedangkan dalam kitab ni, dia cerita ni. Dalam nuskhah ni, begini. Ada beza dengan nuskhah ni. Nuskhah ni beza dengan nuskhah ni, di mana beza dia? Kedua-duanya boleh, misalnya dia sebut dalam ni. Di samping tu tempat-tempat yang kita kira rumit lah, dia selesaikan. Tapi semuanya dalam bahasa Arab lah. Ni untuk menyenangkan kita, itulah saya terjemah Sahih Bukhari ni. Terjemah Sahih Bukhari ni. InsyaAllah kita akan baca ni dan mudah. Sebenarnya terjemahan Sahih Bukhari ni, begitu juga kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang hadis yang lain, kira-kiranya sudah ada dah. Tapi Sahih Bukhari ni sejauh pengetahuan saya tak ada yang siap lagi. Walaupun Indonesia pun tak siap lagi. Kalau kitab-kitab hadis lain tu adalah siap. Macam Sunan Abi Dawud ada, tapi itu bukan Abu Dawud yang lengkap, tidak. Itu adalah terjemahan kepada mukhtasar, ringkasan Abi Dawud. Apa yang kita usahakan sekarang ni, nak terjemahkan Abu Dawud tu sepenuhnya. Dan kalau boleh dengan nota kaki dia, dengan huraian yang agak luas.
Sunan Abi Daud. Ni yang adanya, kalau ada pun Bukhari ni belum lengkap lagi. Kalau ada pun itu terbitan Indonesia lah. Terbitan Indonesia. Yadim telah buat juga tapi tak lengkap lagi, sikit sangat. Sikit sangat. Walau bagaimanapun, pada pandangan saya lah, mengikut pengamatan saya yang tengok terjemah tu, adalah beberapa tempat yang kita kurang puas hati. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh tengok sendirilah. Apabila tengok terjemahan ni dan tengok kalau ada yang lain, ada perbezaan. Ada perbezaannya. Banyak sekali perbezaannya. Jadi saya rasa walaupun sudah ada dah, kita terus buat juga, dan kalau boleh pakai hak ni. Hak lain tu boleh beli, tak ada masalah. Untuk buat perbandingan lah. Tetapi sama ada perlu atau tidak, tengoklah akan datang. Saya akan sebutkan di mana mungkin yang kita tak puas hati lah dengan terjemahan itu, sehingga kita buat. Rasanya perlu, tak dapat tidak kena buat. Macam Muslim, walaupun sudah ada lengkap dah, mula-mulanya saya fikir tak perlu dah buat. Tapi apabila tengok tu, banyak lagi tempat, walaupun hanya terjemahan saja, tidak mengambil kira huraian, syarah dia tu memang tak ada lagi lah dalam bahasa kita ni. Tetapi terjemahan saja tu pun banyak perkara yang tak puas hati lah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberi kemudahan, pertolongan, sehingga dapat kita menjayakan projek itu. Semuanya dapat terjemahkan. Kalau boleh yang ada nota kaki sekali itu boleh disebarkan. Termasuklah Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi lebih lengkap lagi telah dibuat. Mungkin pada satu hari kita akan edarkan. Dia tempat kita ni pengajian hadis berbeza dengan di tempat lain, di mana baru sangat. Kalau di Indonesia pun paling tinggi dia ada terjemahan saja. Paling tinggi dia ada terjemahan saja. Berbeza dengan kalau kita tengok di India, di Pakistan, memang banyaklah terjemahan itu, bukan satu. Dan ada perbezaan banyak di antara terjemahan-terjemahan itu. Sebelum kita pergi bincangkan tentang Sahih Bukhari itu sendiri, rasanya perlu kita bincangkan, walaupun setengah-setengah itu sudah tahu. Saya rasa tidak perlu nak panjang seperti dulu. Kalau mula-mula start Bukhari di Masjid Kubakrian dulu, panjang sangat. Rasanya dengan cara kita 2 minggu, 2 kali sebulan ni, kalau main cara lagu tu, lama benar masa tu. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh tengoklah, boleh ada CD, boleh CD ataupun MP3, boleh dengar. Peringkat awal tu memang detail lah. Sekarang ni kita tidak nak sampai begitu. Cuma tempat-tempat tu ya kita nak detailkan. Dia satu lagi kitab yang penting untuk nak faham, terutamanya kitab Bukhari ni, iaitu kitab ni. Walaupun banyak lagi yang lain, tapi di antara sekian banyak tu, ni di antara yang terpenting, terutama di zaman sekarang. Kalau dulu Hafiz Ibn Hajar ada buat dah syarah dia Fathul Bari dengan muqaddimah dia. Muqaddimah dia tu kira-kiranya sudah membadai lah. Tetapi banyak perkara perkembangan sudah berlaku selepas. Motor ni apa? P ke apa? E ke? EY 5 EYS ke? EYS 04 7453. Oh, X5. Ubah, minta ubah. Eh? Minta ubah.
Minta ubah lah ni. Sebab kedudukan tak kena. 4174. Minta kerjasama. Jadi kitab tu sudah memang istimewa. Tapi banyak lagi perkembangan terkini lah tentang Bukhari ni. Hal tu tidak adalah dalam kitab Hafiz Ibn Hajar tu. Yang adanya dalam kitab ni. Kalau boleh, cubalah cari kepada yang tahu bahasa Arab, molek sangatlah. Kalau ada kitab. Kitab ni namanya Lami'ud Darari ala Jami'il Bukhari. Hak ni cetakan yang ada di tangan saya ni sebenarnya cetakan Pakistan. 3 jilid lah. Bila dicetak dalam cetakan huruf Arab biasa ni, dia jadi 10 jilid. Ini 10 jilid. Istimewanya terutamanya dari segi muqaddimah dia. Dalam muqaddimah dia tu disebutlah segala-gala berkenaan dengan Bukhari. Jadi saya rasa tidak nak sebutlah sejarah hidup Imam Bukhari itu, rasanya sudah banyak dah kita boleh baca daripada tempat-tempat lain. Cuma apa yang nak disebutkan di sini ialah keistimewaan kitab Bukhari itu. Banyak sangat keistimewaan. Sebelum kita masuk ke dalam kitab Bukhari itu sendiri, bincang tentang Bukhari itu sendiri, eloklah kita tahu kelebihan ataupun keistimewaan kitab Bukhari itu. Dan sebelum tu kita kena tahu juga, kena ingat daripada awal-awal lagi, bahawa Imam Bukhari ini seorang mujtahid, seorang alim besar, mujtahid, dan dia ada pendapat dia sendiri, fiqh dia sendiri yang berbeza daripada imam-imam yang lain. Mungkin kita akan dapati pelik, tapi jangan terkejutlah. Orang nak belajar hadis ni dia tak mudah terkejut. Sebab dia pergi kepada rujukan asal, rujukan hak asal. Jadi dengan sebab itu kita akan berjumpa nanti bila kita baca Bukhari ni, terutamanya berkait dengan orang-orang perempuan kan, banyak sangat yang kita akan nampak berbeza lah Bukhari. Dan ada kelebihan dia ada hujah dia, dalil dia yang tersendiri. Misalnya, jadi ada rasa kita perlu sebut tu sekarang ni, supaya akan datang bila jumpa tak terkejut. Walaupun di sana kita akan bincang apabila sampai di tempat dia tu. Misalnya, Imam Bukhari mengatakan masuk dalam masjid ni orang perempuan, itu pelik tu kita rasa. Kalau dalam keadaan kotor pun, dalam keadaan berhaid, boleh masuk dalam masjid. Sembahyangnya tak boleh. Sembahyang tak boleh. Boleh masuk dalam masjid. Nak baca Quran, ini pendapat Bukhari. Nak baca Quran bagi perempuan dia mari kotor, tak ada masalah. Bahkan bagi dia yang lebih kuatnya itu, perempuan boleh baca Quran. Tak ada air sembahyang pun boleh baca Quran. Tetapi kalau ada air sembahyang itu lebih baik. Tapi bagi perempuan yang dalam keadaan kotor, dia boleh baca Quran, boleh pegang Quran, tak jadi masalah. Itu beza tu. Beza daripada pendapat biasa, pendapat Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun Imam Bukhari ni tidak kurang daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i seorang yang hebat, seorang yang dihormati di kalangan ahli ilmu, maka Bukhari juga tidak kurang. Bahkan kedudukan dari segi taraf dia tu sama-sama mujtahid mutlak. Sama-sama mujtahid mutlak. Jadi kita banyak perkara kena hormat. Kena hormat kepada Bukhari. Jangan kita bila tengok ini bercanggah dengan mazhab Syafi'i, macam mana ni mengajar. Kalau macam tu duduk situ tak boleh belajar hadis. Dulu-dulu lagi kita nak cerita ni, kalau duduk situ tak boleh belajar hadis. Orang yang nak belajar hadis dia mesti kena terbuka fikiran dia. Mesti kena terbuka. Dulu-dulu lagi, awal-awal lagi. Dan kita kena ingat, khilaf di antara ulama ni, perbezaan pendapat di antara ulama ni, bukan untuk menyusahkan kita. Kadang-kadang kita, sebab biasa dengan satu cara, apabila orang bawa satu cara yang berbeza daripada cara yang biasa kita pakai tu, kita jadi melenting. Kita jadi nak marah.
Ataupun kita jadi macam dulu baik, jadi tak baik dengan orang tu. Dengan sangkaan macam dia dipegang satu ajaran ataupun pahaman salah. Padahal tidak. Tidak salah. Kita saja yang sempit fikiran. Kita saja yang tak tahunya. Dan banyak perkara yang merugikan sebenarnya umat Islam. Kalau kita hanya itu mengikut satu pendapat, kalau kita hanya terikat dengan 4 mazhab saja. Apalagi kalau kita terikat dengan satu mazhab saja. Oh, banyak perkara rugi. Sia-sialah sesoalannya ulama-ulama dulu yang dengan habis-habis tenaga, habis hayatnya mengkaji Quran dan Sunnah. Dia buat keluar apa kesimpulan yang dia dapat daripada Quran dan Sunnah. Tiba-tiba kita abaikan begitu saja. Kita tak mau pakai langsung. Tak ada satu pun tempat yang kita rasa bagus juga kita gunanya. Padahal supaya kita pakai Syafi'i pun macam tu juga. Tapi kita berasa bersalah. Ini satu sikap, satu fahaman dalam masyarakat kita sekian lama mencengkam fikiran orang kita. Dan ini merugikan. Kadang-kadang kita tidak tahu pun hujah tu. Misalnya kita kata Syafi'i kata tak boleh pegang Quran. Orang perempuan yang dalam keadaan berhaid tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran. Kita tak tahu pun apa hujahnya. Kemudian kalau hujah dia ada, memanglah ada hujah setiap imam mujtahid, dia ada hujah dia. Kita tak boleh nak tahu pun kuat mana hujah dia, mana kuat dengan hujah orang lain. Kita tak boleh nilai bagi kita orang biasa. Dengan sebab itu, alangkah bergunanya kalau kita daripada awal lagi bersikap terbuka. Kita tengok, yang ini tentu dah dia berpendapat begitu. Pendapat dia ni ada dalam kitab dia. Yang ada dalam kitab dia tu, ulama-ulama pula syarah, dia kata, ini bukan pendapat dia seorang. Ramai lagi pendapat yang lain. Hujah dia begini-begini. Banyak hujahnya. Dan orang yang berpendapat seperti dia tu dalam masalah ni ramai dikemukakan. Tapi oleh kerana kita menyempitkan fikiran kita, kita tak mahu terima juga. Kita berasa bersalah. Kalau orang perempuan berasa bersalah, pegang Quran, baca Quran, tak boleh. Tak boleh. Sedangkan kalau kita baca Quran pun, katakanlah orang mari kota lah, kita kata, kalau dirasuk syaitan, dirasuk hantu, ada kesan kalau kita baca Quran. Kalau perempuan tu sendiri baca, tapi kerana tak boleh baca, kalau nak baca pun sebagai doa sahaja, macam-macam lah. Itu yang diijtihad oleh ulama-ulama. Adapun imam-imam dulu, dia masing-masing ijtihad. Kalau kita nak pakai Bukhari, untung banyak. Untung banyak. Menyenangkan kepada orang perempuan. Dan kalau kita perhati nanti, akan datang kita akan jumpa dalam Bukhari, nampak beza dia. Bukhari meletakkan terutamanya bagi orang perempuan ni, kita nampak setaraf dengan orang lelaki. Tak timbul ada masalah sekarang ni, orang kata orang perempuan ni dia agak kurang ke apa ke. Memang sembahyang tu tak boleh lah, semua sepakat. Dan ada perkara yang disepakati, ada perkara yang tidak disepakati. Sembahyang tu tak ada ulama kata orang mari kota kena sembahyang, tak ada. Macam kalau ada tu hak sesat lah tu. Tak ada, semua tak ada. Tapi kalau pegang Quran, baca Quran, masih ada. Dan alasan masing-masing pun ada. Sekarang ni, terutama di zaman sekarang ni, orang duduk kata Islam ni, cara faham Islam ni membezakan lelaki dengan orang perempuan, merendahkan kedudukan perempuan. Kalau kita belajar dengan cara terbuka, kita akan apa? Tidak. Sebenarnya orang kata Islam tu, kadang-kadang orang kaitkan dengan Islam tu hanya satu pendapat dalam Islam, bukan keseluruhan Islam. Satu pendapat dalam Islam, bukan keseluruhan Islam. Satu pendapat, satu ijtihad. Kita tak boleh kata itulah segala-galanya Islam. Tak boleh. Dengan sebab itu kita tengok, kalau kita belajar Bukhari nanti, dia banyak berbeza. Iaitu dalam perkara muamalat, kadang-kadang kita kata, inilah sikap masyarakat kita ni. Kita kena bersedia daripada awal lagi. Apabila kita nak belajar Bukhari ni, daripada awal lagi kita kena bersedia, kita nak terbuka. Jangan tutup fikiran. Kalau tutup, tak jadi. Bukhari ni orang iktiraf dah. Seluruh dunia iktiraf.
Kalaupun nampak kita berasa tak sedap pun dengan pendapat dia, itu perasaan kita sebab kita sudah lama biasa dengan satu cara. Tetapi dia sudah diiktiraf. Pengiktirafan yang diberikan begitu tinggi oleh seluruh dunia. Bahkan banyak perkara yang kita amalkan, kadang-kadang kita ni mendakwa kita ikut mazhab Syafi'i. Kadang-kadang tak tepat pun, tak ada kena-mengena pun dan salah pun mengikut mazhab Syafi'i. Kita tak hirau pun, tak kisah. Tak ambil tahu pun, tak ada siapa pun tegur kita. Tanya kita, tak ada. Tetapi tahukah kita, kalau kita dengan anggapan kita mengikut mazhab Syafi'i, berarti kita telah buat sesuatu yang salah tu sebenarnya. Tak tahu. Apabila kita belajar hadis, kita boleh tahu semua. Ini Syafi'i, ini Hanafi, ini Malik. Ini bukan setakat 4 mazhab tu, lain-lain lagi kita boleh tahu. Misalnya, yang biasa kita amalkan dalam masyarakat kita ni, jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat. Mana jual? Syarat maknanya kalau rosak apa-apa, kamu baiki, penjual tu baiki. Biasalah, kita duduk amal macam tu. Syaratnya, kalau beli, kamu hantarlah, bawa pergi ke rumah saya. Jual beli bersyarat. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, tak sah jual beli. Tak sah artinya dosa lah kalau buat. Haram. Orang yang berjual tu makan duit haram. Yang beli tu pun dengan cara tidak sah. Tapi ramai orang tak tahu, dia senyap gitu. Apabila orang sebut yang nampak berbeza, dia mula melenting ataupun dia merasa tak senang hati sebab sudah biasa dengan satu cara. Dia tak fikir pun benda tu menguntungkan dia ke merugi ke. Tak fikir. Semata-mata kerana bercanggah dengan apa yang selama ni dia belajar. Sedangkan yang dia belajar tu hanya satu saja daripada sekian banyak tu. Satu saja daripada sekian banyak. Ya, tapi mengikut Bukhari boleh. Tak jadi masalah. Bukan, kalau mengikut mazhab Ahmad, dia kata 1 syarat boleh. Imam Malik kata 2 syarat boleh. Bukhari kata 10 pun boleh. Asalkan jangan menganiayai mana-mana pihak. Jangan berlaku ada unsur kezaliman kepada mana-mana pihak. Dan kalau dia setuju, dia nak baiki, apa salahnya? Dan itu salah satu cara dia nak menarik pelanggan. Sesuai tengok tu pendapat tu dengan sekarang. Kalau dia syarat, saya akan hantarlah pergi ke rumah. Lagi baguslah, kita menyenangkan kita. Jadi boleh jadi pembeli ni akan rasa ini lebih baik lah kalau kita pergi beli dengan dia sebab dia akan hantar ke rumah kita. Tengok. Dengan cara lagu tu, kalau kita pakai, Bukhari tu kan senang. Dan kita tidak buat sesuatu yang salah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, salah. Mazhab Hanafi, salah. Tak sah jual beli tu. Bila tak sah, maknanya kita makan yang tak sah, haram. Dosa. Tengok, kita tak tahu pun. Ni perkara-perkara yang seperti ni, kalau orang tak mengaji hadis, dia tak tahu. Bahkan, yang kita nak sebut ni, duka cita sekali. Setengah-setengah tu yang belajar sudah sampai ke peringkat ustazah. Dia pun tak tahu. Bahkan dia pun terkejut kalau sebut macam ni. Ini kenapa? Kerana tak belajar hadis. Setengah-setengah orang tu pula dia kata, itu salah dah. Salah dah. Padahal salah apa? Kalau salah, Bukhari salah. Macam mana kita nak letak mana Bukhari? Sedangkan orang sudah terima semua. Itu tak kena. Sebabnya kita tak tahu. Kita tak tahu. Itu saja sebabnya. Kita tidak tahu perkara ni menguntungkan kita. Ibaratnya kalau kita nak mari ke Kota Baru ni, mazhab-mazhab ni, pendapat-pendapat ulama ni, ibarat jalan. Sebab tu nama dia pun mazhab. Mazhab tu maknanya jalan lah. Jalan. Nak sampai ke Kota Baru ni misalnya kita kata. Ada banyak jalan. Kalau kita pergi ikut jalan ni pun sampai juga. Kalau kita pergi ikut jalan ni pun sampai juga. Kalau kita pergi ikut daripada Binjai pun sampai juga. Daripada Jalan Kuala Kerai pun sampai juga. Maksudnya nak pergi ke Kota Baru. Jadi apa salahnya kalau kita ambil jalan itu, jalan ini? Terutama ada kalanya ketika misalnya kita kata jalan itu ditutup ke, banjir ke, runtuh ke, jambatan dia, kita nak pergi ke mana ke? Kalau kita tidak tahu jalan lain, tak boleh mari Kota Baru. Kalau kita tahu, kita boleh pergi ikut jalan lain.
Mungkin jauh sikit, tak apalah, sampai juga. Kalau tidak, tak sampai langsung. Atau boleh jadi kadang-kadang jalan itu lebih dekat. Asalkan jalan itu jalan yang sah. Cukuplah. Jalan yang selamat. Cukup. Nak tahu selamat atau tak selamat ni, apa pendapat ulama? Kita kena tengok situ. Jadi, pergi jalan kadang-kadang hampir. Tapi kerana kita ni berasa dah biasa dengan satu cara, kan? Kita rasa tak sedap lah, payah lah. Kita rasa bersalah. Itu silap kita lah. Silap kita. Dan merugikan kita sendiri. Merugikan kita sendiri. Itu satu perkara. Lagi banyak perkara. Faedahnya nak cerita hari pertama ni, rasanya tidak nak baca lagi yang ni. Tak baca lagi. Nak cerita secara umum dulu. Faedah. Kelebihan belajar hadis ni. Terutamanya kepada orang perempuan lah. Kepada orang perempuan. Banyak perkara yang kita rasa boleh dibaiki. Dan selama ini tidak terbaiki dalam masyarakat. Tidak terbaiki dalam masyarakat. Kerana tak faham. Sebenarnya, kalau kita kaji betul, tak faham hadis. Itu je. Misalnya, ini kena bersedia dulu. Akan datang pun macam ni juga. Banyak perkara-perkara yang tak serupa lah dengan yang selama ni kita terima. Tetapi benda tu tidak salah. Bahkan benda tu kadang-kadang apabila kita fikir dengan tenang, dengan baik, sebenarnya lebih menguntungkan kita. Lebih menyenangkan kita. Dan itu lebih menenangkan perasaan dan hati kita. Lebih dapat meyakinkan orang terhadap Islam. Tak timbullah masalah sistem Islam, gapo Islam liberal macam-macam, tak timbul. Ni punca timbul benda-benda ni salah satunya kalau kita mengambil kira ikhlasnya orang-orang yang kalau kita mengambil kira kita adaikan mereka itu ikhlas. Puncanya ialah kerana tak faham hadis. Misalnya dianggap orang perempuan ni kelas 2. Kelas 2. Difahamkan dalam masyarakat orang perempuan ni Siti Hawa lah, dijadikan daripada tulang rusuk Adam. Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Adam. Maklum tu umum. Ramai duk faham macam tu. Ada pun hadis sebut gitu. Zahirnya nampak macam tu. Sebab itulah ramai yang keliru. Kalau kita belajar hadis, kita boleh tahu. Sebab ada dalam istilahnya orang panggil riwayat bil lafzi. Ada riwayat bil makna. Riwayat bil lafzi ni betul-betul seperti yang Nabi SAW cakap dulu. Macam itulah yang dinukilkan. Riwayat bil makna ni, dia ambil mafhum saja. Lafaz itu ditukar oleh orang kemudian. Dia kira itu tidak salah. Tetapi lama-kelamaan orang ni tukar sikit, orang ni tukar sikit, dia jadi lain makna. Dengan bertukarnya lafaz tadi. Ini orang panggil riwayat bil makna. Hadis yang menyebutkan Hawa itu dijadikan daripada tulang rusuk Adam, itu adalah hadis riwayat bil makna. Yang diriwayatkan dengan makna dia, mafhum dia. Bukan lafaz dia. Kita kena tengok satu lagi hadis yang Nabi SAW kata, orang perempuan itu, Hawa itu dijadikan seperti perempuan itu dijadikan seperti tulang rusuk. Seperti, bukan dijadikan dari tulang rusuk. Tapi ada dalam hadis sebut dijadikan dari tulang rusuk. Zahirnya nampak macam dari tulang rusuk. Tulang rusuk siapa? Setengah tu kata tulang rusuk Adam lah. Muka Hawa tu jadi daripada Adam. Tapi kalau kita tengok dalam Quran, dia sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan min anfusikum azwaja. Menjadikan daripada diri-diri kamu isteri-isteri kamu. Mana dia guna perkataan min. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah SWT menjadikan darinya isterinya. Darinya. Situ keliru. Dalam ayat yang lain Allah SWT menjadikan isteri-isteri kepada kamu itu daripada diri kamu. Kita nak faham macam mana kalau dari diri kamu. Kan adakah juga suami yang lebih muda daripada isteri? Dijadikan bila daripada tulang daripada tulang rusuk dia, isteri dia tu lahir dulu lagi.
Dijadikan bila? Sini keliru. Sebab itu kalau kita belajar dengan baik Quran dan Sunnah ni, kita boleh selesai semua. Yang betulnya hadis ini, iaitu perempuan itu dijadikan seperti tulang rusuk, bukan dari tulang rusuk. Itulah yang riwayat bil lafz, riwayat dengan lafaz. Akibat daripada kata perempuan dijadi daripada tulang rusuk, maknanya perempuan ini, setengah orang menyimpulkan, sebab apa? Perempuan ini kalau budak kecil, perempuan yang belum cukup umur 2 tahun, air kencing dia tu kena basuh. Budak lelaki tidak. Kenapa? Alasannya kerana orang perempuan ini dijadikan daripada darah dan daging. Dan darah dan daging itu kotor. Orang lelaki dijadikan daripada tanah. Tanah itu suci. Itu pendapat dia. Ini akibat daripada tadi. Padahal kalau tak ada ni jadi daripada Adam, tak timbul dah masalah. Kalau tak jadi daripada Adam, jadi daripada apa? Jadi daripada tanah. Seperti Adam jugalah. Sebab kita tidak nak bincang lagi sekarang ni apa maksud min di situ. Khalaqa minha zawjaha. Min di situ apa makna? Tidak nak bahas lagi sekarang ni. Cuma nak cerita, kadang-kadang kesilapan faham dalam masyarakat ni, sehingga orang menganggap perempuan ini kelas 2, kurang. Dia daripada pemahaman hadis yang tak betul. Itu je yang nak cerita. Pemahaman hadis yang tak betul. Lagi dikatakan, ini yang tersebar dalam masyarakat. Nabi Adam tu dulu dikeluarkan daripada syurga ni kerana Hawa. Hawa lah yang menggoda dia. Syaitan goda Hawa dulu. Melalui Hawa, Adam tergoda. Inilah yang tersebar dalam masyarakat. Yang sebenarnya tidak. Yang sebenarnya tidak. Bahkan fahaman yang seperti itu bercanggah dengan Quran pun. Sebab dalam Quran disebutkan fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld. Syaitan telah menimbulkan waswasah dalam kepada Adam. Fawaswasa ilaihi, kepadanya, yakni kepada Adam. Dia tidak kata ilaiha. Dalam Quran tak ada satu pun. Fawaswasa ilaihi, mana kepada Adam tu, dia goda Adam. Bukan, lepas tu dia kata, ya Adam. Jelas dia sebut, wahai Adam. Dia tidak kata, ya Hawa. Tak ada. Ataupun goda kedua sekali pun. Tidak juga. Adam dulu yang tergoda. Kalau kita nak kira dari segi logik pun, munasabah. Sebab biasanya orang perempuan dia ikut orang lelaki ya. Kalau suami dia tergoda, mudah. Tapi kalau isteri tergoda, belum tentu lagi. Itu kenyataan. Tetapi sudah banyak penyelewengan berlaku sehingga orang anggap perempuan ni tak boleh diharap. Perempuanlah yang punca jadi orang lelaki dewasa. Perempuanlah penipu, penggoda, macam-macam. Sebetulnya tidak. Ini kerana silap faham. Silap faham. Silap faham ni hadis, tinggalkan hadis. Kita tidak belajar hadis secara mendalam. Kalau belajar hadis secara mendalam, tak timbul dah perkara yang seumpama itu. Tak timbul. Timbul ini kerana hadis itu baca begitu saja. Itu pun mujur dah kalau baca. Setengah-setengah tu tak baca pun. Sepanjang hayat orang panggil dia ni jadi ulama dah. Dia kita hadis pun tak habis belajar. Itu yang mengecewakan. Jadi dengan sebab itu kita tak mahu dah, elok benar lah ni Paksi menganjurkan program yang seperti ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat ini Quran dan hadis itu tepat sekali. Sepatutnya kita kena pergi ke situ. Dan itu pun punca rujukan asal kita. Yang lain-lain itu tidak terjamin semuanya. Hebat macam mana pun kalau kita kata tasawuf, baguslah. Tetapi terjamin ke? Nabi SAW sudah sebut ke? Tak akan sesat kamu sampai bila-bila. Dia sebut apa? 2 perkara. Quran dan Sunnah. Yang lain itu tidak. Yang lain boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi Sunnah pun, nak faham Sunnah pun boleh jadi betul, boleh jadi tak betul juga. Macam tadi. Kalau tak belajar. Dengan sebab itulah kena belajar secara khusus. Secara khusus. Kalau tak belajar timbul macam tadi. Orang perempuan sendiri pun dia pergi dengan begitulah. Dia ikut agama ni, ikut.
Walaupun orang kata dia ni kurang, dia ni lemah, dia ni gini, dia tidak tahu sebenarnya agama tidak menganggap dia begitu. Tidak meletakkan dia di situ. Nah, ini kerugian. Perkara-perkara yang seperti ini dapat kita lihat di dalam hadis-hadis. Kemudian banyak pula lagi yang lain lagi, hadis-hadis maudhu' ke apa ni. Orang duduk pakai dalam masyarakat. Duduk pakai. Tentang apa ni, nisfu Sya'ban lah, macam-macam lah. Puasa 3 bulan betul-betul lah. Rajab, Sya'ban, apa di Ramadan semua. Macam-macam fadilatnya dia sebut. Setengah-setengah tu amal betul-betul. Dengan ikhlas hati. Tapi ikhlas pun ikhlas tak betul. Hak sebenar. Ikhlas tak betul. Kalau orang kata kita marah. Saya ni ikhlas ni betul-betul ni nak pergi ke Mekah. Tapi naik kapal terbang pergi ke Lai. Tak sampai ke Mekah. Walaupun niat kita ikhlas. Yang kita naik tu tak betul. Yang kita guna tu tak betul. Tidak membawa kita ke sana. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Dan kita tak tahu. Kalau tak belajar hadis. Bahkan kalau dengan sedar, kita duduk pakai yang maudhu' tu, yang palsu tu, kalau dengan sedar kita pakai, mengikut Imamul Haramain, jadi kafir. Kalau tidak begitu pun, semua ulama, semua tak ada kecuali. Kalau tidak sampai peringkat tu, dosa besar. Kita berasa kita pakai, kita buat amalan, sesuatu amalan. Kita berasa kita boleh pahala. Sebenarnya kita dapat dosa. Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak belajar hadis. Itu ya punca. Kita hadis kita tak ada beza. Apabila orang sebut saja hadis, tak apa, bagus. Apa perlunya ada macam Bukhari ni kalau semua hadis tu sama? Kenapa ulama begitu menyanjung Bukhari ni? Sebab hadis dia tu tinggi, terjamin. Yang lain tu tidak terjamin. Kadang-kadang kita yang tak tahu dan bila sebut hadis, kita kata ya tak apalah, boleh pakai. Tak begitu cara. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat tu berlaku kekeliruan. Dia kata dia pakai hadis juga. Sebenarnya hadis itu tidak boleh dipakai kerana maudhu'nya. Atau hadis itu tidak boleh dipakai kerana ia khusus dengan orang-orang tertentu. Kita pergi umum. Bahayanya banyak kali. Satu, dosa besar. Yang kedua, akan berubah agama. Dia akan jadi, orang panggil bid'ah. Dalam masyarakat ni akan berlaku. Misalnya, ramai kan dalam masyarakat kita ni, kalau mati di kubur pergi pacak. Pacak apa nama ni, batu nisan tu tidak. Pacak pelepah tamar, pelepah nyo dan sebagainya. Sebab apa? Dia ambil daripada satu hadis Nabi SAW. Memang dia belah dua, pelepah tamar itu dia pacak. Mudah-mudahan kata dia orang dalam kubur ni akan diringankan dia selagi tak kering. Untuk pegang tu untuk umum. Kita kata kalau nak kira dari segi logik lah. Sebab bila kita mengaji hadis ni, bukan setakat kita guna kaedah, kita guna fikiran. Kan nak kira kerana dia tidak kering, kerana dia basah itulah, maka dia akan bertasbih menyebabkan jadi ringan orang dalam kubur tu. Kalaulah begitu, kenapa tanam pelepah tamar? Baik tanam pokok tamar selalu. Tanam pokoknya tu. Tanam pokok bunga yang hidup tu, barulah dia tak kering. Dia akan bertasbih samalah. Kita kata lagu tu. Kenapa tak buat gitu? Kalaulah maksudnya selagi tak kering, akan kering kok mana-mana. Bukanlah ambil pelepah ni. Kok mana-mana apa. Yang tidak keringnya kalau ambil pokok tanam situ. Kenapa tak buat macam tu? Yang lain pula mari. Dia kata maksudnya nak suruh dia tasbih. Jadi kalau kita buat cara lain lagi bagus. Cara lagu mana? Itu pelepah tamar ataupun pelepahnya jadi apa? Kita tabur bunga lah. Bau sedap sikit. Timbul. Dia mari kisah perkara pula. Tabur bunga. Mari hal lain pula. Dia kata, apa duk cuah air saja tu datang kubur. Kita cuah air mawar. Cuah air mawar. Ada juga bau sedap ni. Mari yang lain pula dia kata, kita pasang belendan.
Mari yang lain pula dia kata kita tulis nama lah situ. Tulis hayat sikit. Dia tak tahu dah. Haram situ. Kotor. Tulis hayat Quran apa. Tak kira dah. Tulis hayat. Mari yang lain pula. Dia kata kenapa belenda saja. Kita buat besar lah sikit. Buat marmar. Sebab dia ni orang alim ni. Tok wali ni. Ataupun apa-apalah. Aku buat besar sikit. Hal lain pula mari. Tak padan lagi setakat tu. Kita buat satu bangunan lah. Buat bangunan. Dia kata tak padan lagi buat bangunan. Kena buat comel tu. Sehingga kita keliru lah. Sekarang ni ada ni awal-awal tahun ni kalendar kan diedarkan. Kadang-kadang orang tidak sedar yang diedarkan tu nampak macam masjid. Bukan masjid, kubur. Disobek bukan mainnya dihias. Kubur tu bukan masjid. Bertukar masjid dengan kubur. Duit masyarakat Islam ni habis situ. Sedangkan benda yang dibuat tu betul ke macam tu? Ada faedah ke kita buat semua tu? Ini kalau tak belajar hadis, tak tahulah. Ikut hanyut. Kalau kita belajar hadis, kita tahu semua tu. Kita belajar Quran, kita tahu semua tu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya kejadian Tuhan ni bertasbih belaka. Kamu saja tidak tahu cara tasbih mereka. Bukan pelepoh tamar yang Nabi SAW pacuk tu saja tasbihnya. Ataupun pelepohnya, ataupun lain-lain yang tasbih. Tidak. Semua batu, anak batu, pasir, semua tasbih. Kalau dia tu dibuang ke laut pun, air laut tu pun tasbih. Sekiranya dia ada amalan yang baik, bergunalah. Kalau tak ada amalan yang baik, bubuh apa pun tak ada guna. Orang lain tasbih sekeliling pun tak ada guna. Ini keliru. Tak faham. Kenapa? Kerana tak faham hadis lah. Dia kata Nabi SAW buat tu. Betul Nabi SAW buat tu. Tapi dia buat tu sebab apa? Sebab dia kata mudah-mudahan orang ini diringankan dosa. Nabi SAW buat semua ke sahabat-sahabat dia? Tak ada. Tak ada buat semua. Hak tu saja. Lepas tu hak lain tak ada dosa kah? Nabi tak kesian ke dia? Apa tak pajak juga? Situ dia tak sampai ke situ. Bila tak mengaji hadis. Dia apakah ambil satu hadis tu saja. Tak ambil dah hal lain. Sedangkan ini dia ringan tu, azab dia tu kerana syafaat Nabi SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan, mudah-mudahan diringankan dia ni dengan syafaat aku. Dengan sebab dia, bukan dengan sebab pelepoh tamar itu ataupun pelepohnya tu. Tak ada kena-mengena. Sebabnya kalau nak kira dengan itu, sepatutnya bubuh belaka lah. Ini tak bubuh belaka. Tak bubuh belaka. Hanya 2 kubur tu saja diletakkan. Bukan semua kubur. Lepas tu orang lain tak perlu kah? Orang lain tak perlu berdosa, tak perlu diringan kah? Perlu juga. Kenapa Nabi SAW tak buat? Sinilah timbul. Hak Nabi SAW itu khusus dengan dia. Bukan perlu kita contohi. Ini yang kita nak tahu. Orang ingat khusus dengan Nabi SAW ni kahwin 9 saja. Bukan hak tu saja. Banyak lagi yang lain-lain. Di antaranya yang tadi. Kalau maksud untuk meringankan, tentu Nabi bubuh belaka. Sebab orang lain berdosa juga. Sahabat-sahabat dia yang lain. Bukan hak tu saja. Patutnya ringan jugalah yang lain. Tapi kenapa dia tidak buat? Maknanya ini bukan sunnah umum. Bukan untuk umum. Khusus dengan orang tu saja. Apabila kita tak belajar hadis, kita tak faham. Keliru lah. Maka timbul macam-macam perkara-perkara bid'ah dalam masyarakat. Itu di antara akibat daripada tidak belajar hadis. Tidak belajar hadis juga menyebabkan seseorang itu jadi kadang-kadang dia salah faham. Macam orang anti hadis. Setengah-setengah tu dia terlalu pegang hadis, tak kira, tak faham apa. Ikut begitu. Setengah-setengah tu sampai dia tengok hadis nampak bertentangan, keliru dah. Dia pun anti hadis. Jadi anti hadis. Ini akibat tidak belajar hadis lah kan. Kalau terlajak lebih pun. Jadi bahaya juga. Nabi SAW pakai celak. Dia pun jumpa kedai, pakai beli, pakai celak. Celak hak lagu mana? Hak Nabi SAW pakai. Dan apa maksud dia? Dia tak sampai ke situ. Dia tengok zahir gitu saja. Pakai celak. Nabi SAW
kata orang pakai kain labuh, Allah SWT tak pandai dia. Dia apa pakai kain sekat betis. Orang lain yang pakai labuh sikit, pada buku lali sikit, dia telah sangka buruk terhadap orang tu. Ni tidak mengikut sunnah lah. Ni orang ni, Allah SWT tak pandai lah, masuk neraka lah. Macam-macam dia sangka buruk. Sebab apa? Sebab tak faham. Sebab tak faham hadis. Di satu pihak pula, dia kata nampak hadis ni bertentangan. Kalau kita pakai ni, rosak juga ni kalau kita pakai. Dia faham. Maka dia anti hadis. Berapa banyak? Dalam hadis disebutkan, kalau orang tu demam, dia suruh pergi menyelam dalam sungai. Beberapa kali. Semua orang demam kena buat lagu tu ke? Buat lagu tu setengah-setengah boleh mati. Tidak semua penyakit demam tu perlu dibuat begitu. Jadi nak faham tu, dia kena belajar. Kadang-kadang dia nampak bercanggah, tak boleh pakai ni. Kalau pakai ni, jadi nampak tak sesuai. Tak sesuai. Lepas tu, tak kena kita nampak ni, tak kena. Jadi, tinggal hadis. Ini timbul antara yang telajak dan hak ni telajak kurang. Telajak kurang. Jadi dia tidak ada buah sederhana tu. Sebab apa? Sebab tak belajar hadis. Kadang-kadang kita tengok orang yang berfahaman dengan satu fahaman. Misalnya dia pakai tudung lah. Dia pakai tudung pardah. Kadang-kadang nak pakai tu tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Kadang-kadang dia berasa orang yang tidak pakai macam tu kurang. Salah. Dosa. Macam-macam lah anggapan tu. Ini semua kerana tak belajar hadis. Kalau belajar, tak timbul. Dia akan faham kedudukannya macam mana. Kedudukan. Ini berkait dengan orang perempuan. Begitu juga banyak lagi contoh-contoh yang lain akibat daripada kita tidak faham sunnah, kita tidak faham hadis ni, banyak berlaku penyelewengan dalam masyarakat. Berapa ramai orang kita duduk faham Nabi Yusuf tu akhirnya menikah dengan Zulaikha. Dengan Zulaikha, Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Berapa ramai duduk sebar gitu. Cerita dia pula macam-macam lah yang disebar. Betulkah gitu? Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab tidak ada pengajian hadis yang khusus. Tak ada orang panggil kritik hadis. Kritik hadis. Tak ada. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang berlaku dalam masyarakat kita. Dari segi penilaian sejarah, dari segi penilaian itu ini. Apabila kita biasa dengan hadis kan, kita boleh tahu. Kita, orang yang belajar hadis lama-lama dia boleh berasa. Supaya orang yang biasa mengaji Quran, mengaji Quran sejak budak lagi kita kata, sampai ketua. Kalau orang salah, dia berasa salah. Terutama kalau dia mengajar Quran, dia berasa salah. Orang yang mengaji hadis pun macam tu juga. Dia dengar tu, dia berasa dah. Tak sedap bunyi tu. Itu kalau mengambil kira dari segi bahasa. Tak tengok lagi dari segi isi dia. Isi dia. Kalau tengok dari segi isi dia, lagu tu juga. Jadi pengajian hadis ini sangatlah penting. Sangatlah penting. Dan perlu kita tu dengan sistematik. Dengan teratur. Daripada awal hingga akhir. Jadi sebagai peringatan daripada saya lah kepada pelajar-pelajar kita sekalian, jangan mudah berasa banyak perkara yang tak serupa lah, berasa tak sanggup lah, makan pelik sangat kan? Jangan macam tu. Sebab memang benda ni benda baru kepada kita. Sebelum ni orang mengajar fiqh Syafi'i saja tempat kita. Kalau ada berasa perkara-perkara yang tidak sedap, tak puas hati, tanya lagi, bincang lagi. Sebab apa yang disebutkan ini semuanya ada dalam kitab. Banyaklah perkara-perkara yang seumpama ini. Kadang-kadang orang kata, ada dalam Bukhari tu. Ada dalam Bukhari. Macam mana? Sebab tu kita perlu, kadang-kadang bila orang sebut ada dalam Bukhari, habis semua angkat tangan tu. Kita tak boleh bantah lah. Habis cerita lah, dah ada dalam Bukhari. Ada dalam Bukhari tu ada macam mana? Ada macam mana? Berapa ramai di kalangan kita ni umumnya kan duduk faham
Aisyah ni berkahwin dengan Rasulullah umur 6 tahun. Duduk sekali dengan Rasulullah umur 9 tahun. Ya, kau gitu. Ya, kau begitu. Kalau ya, apa orang tak ikut. Sunnah. Tak ada tutup guru apa buaya anak dia menikah umur 6 tahun. Tutup alim ustaz-ustaz bukan. Dia sendiri pun tak menikah lah tu. Kalau orang nak anak dia, wah, tak boleh. Apa dah sunnah? Dah sunnah dah Nabi buat. Dia buat tu maksudnya nak suruh kita tu. Kalau dia tidak nak suruh tu. Kalau tidak nak suruh tu, apa ya setengah-setengah orang tu faham? Boleh menikah dengan budak. Maknanya dia faham daripada situ lah. Daripada Nabi SAW buat. Dia kata ada dalam Bukhari. Betul ke ada? Memang ada. Ada lagu mana? Ada lagu mana? Setengah-setengah orang dia kata, orang perempuan ni jahat, orang perempuan ni penipu daya, orang perempuan ni lah yang menyebabkan orang lelaki ni jadi masuk neraka ke apa semua ni. Mana ayatnya? Qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Ini semua tipu daya kamu. Tipu daya kamu amatlah besar. Dalam Quran tu sebut. Kamu innahu min kaidikunna, kamu perempuan. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kamu amat besar. Dalam Quran tu, orang perempuan ni pun senyap lah, tak kata apa lah. Sebab apa muka ayat Quran? Betul lah ayat Quran, tapi siapa kata tu macam tu? Allah Subhanahu Wa Taala keputusan dia kau kata macam tu tu. Kau dia nukilkan orang lain cakap. Ni benarnya. Qala innahu min kaidikunna, itu kata kepada suami Zulaikha tu. Ini semua tipu daya kamu. Tipu daya kamu amatlah besar. Orang perempuan ini. Dia kata, suami dia kata, bukan Allah SWT memutuskan, mengatakan, menceritakan hakikat orang perempuan ini semua begitu. Kebanyakannya begitu. Tidak. Ini kata-kata dia, dinukilkan. Allah SWT nukilkan supaya kita tahu apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf dulu. Dalam Quran sebut, Ana rabbukumul a'la. Fir'aun kata, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Betul lah. Fir'aun kata. Artinya Allah SWT nak mengesahkan betul ke dia kata? Tidak. Tak semesti dalam Quran ni. Maksudnya betul. Macam tu. Itu yang dia dakwa. Allah SWT menceritakan kepada kita. Bukan Allah SWT mengesahkan. Betul. Tidak. Begitu juga dalam Bukhari ni pun. Dalam Bukhari pun kadang-kadang ada dalam Bukhari. Kalau kita tak belajar Bukhari, kita tak tahu hak cerita tadi tu. Cerita tadi kata umur 6 tahun, 9 tahun tu. Aisyah sendiri kau kata. Dia sendiri cerita. Rasulullah kahwin dengan aku ketika aku umur 6 tahun. Duduk sekali dengan aku ketika aku umur 9 tahun. Dia sendiri kau? Tidak. Dalam Bukhari. Siapa cakap? Ini benda yang kena belajar tu. Ini benda yang kena belajar. Kalau tidak, jadi orang pun jadi muskil. Macam mana Islam ni nak ajar apa ni? Kahwin dengan budak kecil ni. Sehingga dalam masyarakat Islam tempat kita ni mujur jugalah. Alhamdulillah lah. Terkawal keadaan ini. Fenomena ni tak ada. Tetapi saya semasa duduk di India dulu, ada beberapa orang kawan. Bini dia tu kecil lagi. Bini dia pun kecil juga. Lepas tu duduk cerita, buah-buah gang dia. Duduk cerita ke kita. Dan nak tahu apa budak kecil. Sebab apa? Sebab dah ada dalam hadis. Sudah ada. Kalau tidak diamalkan sini, boleh jadi akan diamalkan di mana-mana tempat. Menyebabkan jadi celaru dalam masyarakat. Apabila besar, orang ni tak kenal, orang ni tak kenal, orang ni. Apa makna semua ni? Inilah benda yang kita akan dapat kalau kita belajar dalam hadis. Yang sebenarnya hadis ni dia tidak Quran. Itu benda yang kita kena ingat. Memang dia wahyu. Tetapi dia tidak terpelihara seperti Quran. Al-Quran Allah SWT sudah jamin dia pelihara satu huruf, satu perkataan pun. Hadis tidak begitu. Nanti akan datang kalau kita baca ni, kita akan jumpa lah. Kita akan jumpa. Jadi kalau ada kesilapan-kesilapan, hadis ini dia ambil daripada perawi-perawi. Kita akan jumpa nanti. Orang ni ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada orang ni, orang ni ambil daripada orang ni. Boleh jadi yang asal tu betul dah. Dia cakap betul dah, dia sampaikan betul dah. Yang nombor dua ni keliru. Dia silap dengar kok. Jadi macam lain dah. Dia silap faham kok. Dia ubah sikit.
Dia ubah sikit. Kadang-kadang berlaku begitu. Dalam hadis. Dan nak tahu benda ni, ya, tak dapat tidak, kena belajar. Kalau tidak, kita menjadi punca kekeliruan. Yang menjadi masalah dalam masyarakat kita, di mana-mana pun, bukan masyarakat kita saja, ialah kekeliruan saat ni. Apabila baca hadis tu, dia sangka dia mengikut hadis, tetapi sebenarnya dia lari daripada hadis. Menyebabkan terutamanya yang jadi masalahnya iaitu guru-guru lah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, apabila dia sebar tanpa tahqiq, tanpa penyelidikan yang mendalam, dia sebarkan perkara-perkara tu, habis. Berapa banyak dalam masyarakat kita berlaku perkara yang seumpama ini yang perlu dibersihkan. Perkara seumpama ini zaman Imam Bukhari pun ada dah. Zaman Imam Bukhari tu, sampai Imam Bukhari pun nak menulis kitab ni pun atas dorongan salah satunya dia mimpi. Dia duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lalat nak berkerumun, nak mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kebah lalat. Hambak lalat. Jadi Tok Guru dia kata, kamu akan buat sesuatu yang mana kamu menjaga sunnah atau ajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan buat hadis-hadis yang tak betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dalam Bukhari. Lalu kemudiannya dia tulis Bukhari, Sahih Bukhari. Dia ada latar belakang dia. Zaman Imam Bukhari sudah ada dah benda-benda yang karut, benda-benda yang tak betul ni sudah ada dah. Tapi oleh kerana kita tidak belajar Bukhari secara khusus, kita tak tahulah ambil agama ni. Kadang-kadang kepada orang yang reti lah, dia tahu, hak ni dia ambil sini. Kita nampak. Hak ni dia ambil sini. Dia tidak ambil daripada satu orang. Agama kita panggil, di mana-mana tempat ni, kadang-kadang dia bukan satu orang. Walaupun didakwa mengikut Syafi'i, tetapi sebenarnya tidak Syafi'i. Banyak perkara. Hak ni ambil ni, hak ni ambil ni, ambil ni. Banyak. Seperti yang maklum dalam masyarakat kita ni, maklum, Nabi SAW hijrah pada ketika malam, tengah malam. Sayyidina Ali tidur tempat dia. Sayyidina Ali tidur tempat dia. Pada malam tu. Jadi orang kafir pergi taitan tengok, ada tidur ni, ada. Duk tunggu. Hijrah artinya pada waktu malam. Tetapi kalau kita baca dalam Bukhari ni bukan malam, tengah hari. Tak ada pun cerita Sayyidina Ali duduk tidur tadi, tak ada. Sayyidina Ali duduk tidur tadi di atas katil Nabi tu dalam kitab mana pula? Kita kata kita ni ahli sunnah wal jamaah, maknanya pengikut sunnah. Dalam kitab sunnah mana ada sebut macam tu? Inilah maknanya kadang-kadang Islam tu sendiri bagus, baik, tak ada apa dah. Cuma kadang-kadang yang bawa tu adalah kita kata yang sekali dengan kapoh-kapoh dia tu adalah. Memang itu kenyataan. Tidak kata betul-betul bersih. Walaupun begitu, oleh kerana Islam ni asal dia tu memang baik, dengan adanya sedikit sebanyak yang tidak baik tu tidak menjejaskan juga. Cumanya kita nak pergi ke arah yang lebih ke depan lagi. Nak betul-betul nak bersih betul. Bukan tengah malam. Nabi berhijrah tengah hari dalam Bukhari ni. Bukan tengah malam. Lepas tu yang banyak terlibatnya dalam hijrah ni keluarga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali tu mari mana? Dalam kitab-kitab sirah, bukan dalam kitab hadis. Kitab sirah ni ditulis oleh orang-orang seperti Muhammad bin Ishaq. Misalnya yang ni yang saya sudah tulis ni. Dalam ni saya sebut, boleh tengok lah. Dia lah mula-mula cerita. Sebab dia Syiah. Syiah ni dia tak boleh, dia mesti apa cara pun dia kena tonjol Sayyidina Ali. Biar nampak Sayyidina Ali, peranan Sayyidina Ali tu ada dalam peristiwa-peristiwa besar. Dia buat pergi situ. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak ada nampak peranan. Cuma dalam perjalanan tu lah. Sebelum pada tu keluarga dia tak ada nampak. Sedangkan dalam Bukhari ni, dengan Aisyahnya main peranan, dengan Asma'nya main peranan, dengan hamba dia main peranan, dengan anak
Sayyidina Abu Bakar, Abdullah yang lain main peranan, semua main peranan. Dan tengah hari dalam Bukhari. Banyak perkara yang kena baikilah. Pendek kata banyak perkara yang kena baiki. Kita kata, kenapa tengah hari? Nampak kau orang lah. Tu tengok situ lah. Saya sudah bahada. Sudah bahada. Jadi, ini dia kata tengah malam. Nabi hijrah. Nabi hijrah tengah malam. Bukan tengah hari. Sedangkan dalam Bukhari kata tengah hari. Lepas tu yang lain-lain lagi, banyak lagi dalam Bukhari disebut. Selalu kita yang kecewanya sebab sebut selalu ni. Yang mengajar-mengajar pun duk mengajar lagu tu juga. Dalam buku-buku pun dah ada lagi. Bila tak tahu nak hapus sebenarnya. Sebut dalam perang Uhud tu kan. Dalam perang Uhud tu Hindun tu makan jantung ataupun hati Hamzah, bapa saudara Nabi. Dia mama. Setengah kata makan, setengah kata dia keluarkan. Tapi tak apalah cerita. Dalam Bukhari tak ada. Dalam Bukhari tak ada. Yang ada tu mana? Dalam Ibnu Ishaq. Sebab apa? Panjanglah cerita dia. Sebab apa dia sebut begitu? Sebab apa dia sebut Hindu makan? Kita tak tahu. Kita dah ingat betul lah macam tu. Ya, sebetulnya tak ada. Mana lebih sahih riwayat Ibnu Ishaq tu dengan riwayat Bukhari ni? Apabila letak kitab depan, hak mana lebih sahih? Orang yang belajar hadis ni dia ambil kira tu. Kitab sama-sama kitab, tapi mana lebih tinggi? Satu. Yang kedua, hak Ibnu Ishaq cerita tu, kata tu Hindun makan hati tu, siapa tengok dalam riwayat dia tu? Siapa? Dia tak ada cerita pun. Orang yang melihat peristiwa itu, yang cerita kepada orang di bawahnya, cerita kepada orang di bawahnya lagi, sampai kepada dia tak ada sebut. Putus. Dalam istilah ilmu hadis, orang panggil cerita itu sanadnya munqati', putus. Macam mana dia tahu peristiwa beratus tahun sebelumnya? Tak dapat, tidak mesti kena ada orang cerita kepada dia. Berbeza dengan dalam Bukhari ni, cerita Sayyidina Hamzah mati tu, Wahsy sendiri dia cerita. Orang yang membunuh dia. Tu beza. Wahsy cerita, lepas tu perawi di bawah dia bersambung sampai kepada Bukhari. Tak putus. Dan orang yang ada dalam peristiwa, yang terlibat dalam pembunuhan itu sendiri, dia sendiri cerita. Orang lain ramai lagi, kau tak ada sebut. Sedangkan yang lain-lain, detail dia sebut. Dia tikam di mana. Kenapa dia buat gitu? Siapa yang suruh dia? Sebut dengan jelas dalam Bukhari. Tak ada pun Hindun tu. Peranan Hindun. Tak ada. Kenapa? Yang tubik Hindun. Sebab Hindun ini mak kepada Sayyidina Muawiyah. Muawiyah ni dia marah sangat. Jadi dia kira nak buruk lah ke mana-mana. Dengan apa cara? Cara nak buruk orang ni salah satunya dengan memburukkan mak pak dia tu. Mana ni bakar jenis tak molek lah kita kata. Itu tujuan dia. Biar kita lama-lama kan kita berasa memang tak bagus Muawiyah. Banyak sangat benda yang tak molek. Akhir sekali orang kita dalam masyarakat kita mana ada nama Muawiyah mana? Tak ada kan? Itulah akibatnya tu. Akibat daripada salah faham yang tersebar dalam masyarakat. Padahalnya tak ada dalam Bukhari. Bahkan dalam Bukhari Hindun kata apa dalam Bukhari? Kita akan jumpa. Hindun kata dulu, semasa saya kafir dulu, tak ada saya lebih suka orang hina, lebih hina daripada engkau. Saya nak sangat kalau kau ni dengan keluarga kau ni lah yang paling hina dalam dunia. Tetapi sekarang dia kata sekarang tak ada di atas muka bumi ni orang yang saya nak keluarganya, dia dengan keluarganya itu mulia, dimuliakan lebih daripada engkau. Saya kepada engkau. Kata Hindun, isteri kepada Abu Sufyan, mak kepada Muawiyah ni. Dia kata begitu. Nabi SAW kata, aku pun begitu demi Allah. Ya Tuhan, nyawaku berada di tangannya. Mana Nabi SAW kata, aku pun kasih lagu tu juga. Sebab mertua dia kata, mertua dia. Abu Sufyan, orang buruk-buruk. Sebab apa? Sebab dia ayah Muawiyah. Orang tidak tahu, dia ni selepas pada tu berjuang
Ahli sejarah menceritakan banyak. Dia kata Abu Sufyan ni baru Islam pada Fathu Makkah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Yang sebetulnya tidak. Kalau kita tengok dalam Bukhari, nampak Abu Sufyan ni telah berhijrah, termasuk dalam Muhajirin, duduk di Madinah. Sesok duduk di Madinah. Padahal kalau dia duduk di Mekah, Fathu Makkah, apa dia sesok gitu mah? Dia orang kaya, orang bangsawan. Rumah dia ada situ. Dia memang pergi hijrah. Tetapi ahli sejarah tutup. Supaya apa? Supaya kurang kelebihan Muawiyah. Apabila kurang ayah dia. Muawiyah tu pun disebutkan baru Islam pada Fathu Makkah juga. Sedangkan tidak. Dia termasuk dalam Muhajirin. Tetapi ini ditutup. Kalau kita baca dalam Bukhari, tidak. Hindun tu sudah berhijrah ke Madinah dan duduk di Madinah. Begitu juga Muawiyah duduk di Madinah. Sebabnya, kalau selepas pada pembukaan Mekah, Nabi SAW tak benar orang pergi duduk di Madinah. Tak benar. Kalau orang tu sudah Islam sebelum pada Fathu Makkah, dia wajib berpindah daripada Mekah ke Madinah. Wajib. Kalau tak berpindah, berdosa. Berdasarkan hukum Quran. Bermakna dia ni telah berhijrah dulu. Sebab apa? Cerita-cerita dalam Bukhari yang menyebutkan ini, nampak suasana di Madinah. Abu Sufyan dan Muawiyah duduk di Madinah. Hindun duduk di Madinah. Kalau kita kata dia Islam pada tahun yang ke-8, bermakna dia tak boleh hijrah. Dia kena duduk di Mekah. La hijrata ba'dal fathi. Dalam hadis sebut. Tidak ada hijrah lagi selepas daripada pembukaan Mekah. Lepas tu macam mana Abu Sufyan duduk di Madinah tu? Ini masalah. Kalau kita belajar Bukhari, kita akan tahu. Tujuannya ini semua ni orang nak merendahkan kedudukan Muawiyah. Dengan mengatakan puak-puak ni baru masuk Islam ni kerana apa? Kerana Nabi benar dah lah. Kalau dia tak masuk Islam, teruklah dia. Jadi maknanya seseorang ni masuk Islam ni pura-pura. Jadi bakal lagu tu lah ni seseorangnya. Dia nak kata begitu. Tapi secara tidak langsung. Akibatnya kita semua rasa. Kita semua mengalami. Nama Hasan, ramai. Nama Husain, ramai. Nama Ali, ramai. Nama Muawiyah, tak ada. Kesan lah tu. Akibat berjaya lah tu. Hak musuh buat. Kejayaan dia duduk di mana? Apabila kita membelakangkan Quran dan Sunnah. Situ. Situ juga pergi. Kalau kita baca dalam Bukhari, tidak. Kita akan dapati mereka ni orang dulu-dulu pergi berhijrah. Banyak tu. Mana kita boleh bersih dari segi sejarah. Kita boleh bersih dari segi akidah. Kita boleh bersih dari segi fiqh. Dari segi muamalah. Banyak perkara kalau kita belajar hadis ni. Faedah dia sangat banyak. Dari segi fiqh kita terbuka. Kadang-kadang orang kata, ni nak menghilangkan kekeliruan lah. Orang kata, kita tak boleh ikut banyak mazhab. Kita duduk sini Syafi'i, kita ikut Syafi'i lah. Kita ikut Syafi'i lah, dah duduk sini. Ini berkait dengan mazhab pula. Ada orang yang kata begitu. Tapi sebenarnya kenyataannya kalau kita perhatikan, dia sendiri hak kata lagu tu dia tidak pakai juga. Misalnya hak duduk amal di tempat kita ni bagi zakat tu dalam bentuk duit, bukan mazhab Syafi'i. Boleh pun. Tu orang yang pergi ke Mekah tu, dia kata ambil air semaya kebal macam-macam lah, dia buh namanya. Tak ikut mazhab Syafi'i. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, tentu batas lah. Cakap nak pergi bulan ambil air semaya. Dah lah tua, susah nak berjalan. Jauh pula nak pergi. Kerana bersentuh. Bukan kerana sebab lain. Pakai juga. Pakai. Banyak tempat yang sebenarnya orang telah pakai hak lain. Sebab hak lain lebih praktikal. Lebih sesuai dengan kenyataan kita. Tiba-tiba kalau kita nak lari daripada tu, menyusahkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri. Ini dari segi mazhab. Setengah-setengah orang tu pula salah anggap pula. Dia kata, tak boleh cakap dengan orang perempuan. Orang perempuan suara dia aurat. Aurat. Ini tersebar dalam masyarakat. Suara dia aurat. Kita tak boleh cakap dengan dia. Sehingga ada di antara kita tu kalau telefon kan, ini berlaku kepada saya sendirilah. Dia dengar suara kita tu, dia letak tadi. Pasal apa? Kita dia lelaki, dia tak boleh cakap walaupun dalam telefon. Sampai macam tu. Keliru. Ada pula yang fahamnya, ni semua ni orang-orang yang nak kepada agama belaka ni. Orang perempuan tak boleh bawa kereta, dia kata.
Bawa kereta pun tak boleh. Usah kena bawa motor. Usah kena katil bertika. Lagi tak boleh lah. Sebab apa? Tidak sesuai. Orang perempuan kena duduk di rumah saja. Tak boleh nak keluar-keluar ni. Ataupun nak bawa kereta, nak naik kenderaan. Benda-benda yang macam ni lah yang menimbulkan ni puak-puak orang nak pembebasan wanita ke apa ni. Silap. Sebenarnya tidak begitu. Kalau kita perhati dalam kitab-kitab hadis ni akan datang, kalau kita baca, selalu kita jumpa sahabat-sahabat perempuan Nabi SAW naik kuda, naik unta. Mana sedap kuda tu dengan unta tu dengan mutu. Mana selamat? Mana cepat? Mana lebih tidak bergoyang lah kita kata. Bukan kita kata takut kita kata itu zaman Nabi sudah mansuh hukum. Tak. Lepas Nabi SAW pun masih lagi pergi perang. Pergi perang orang Islam, perempuan. Naik kuda, naik unta. Tapi inilah tinggal. Menyusahkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri. Ada pula setengah-setengah tu. Ni semua nak mengikut agama dah. Ni molek dah niat tu tak kena. Sebab tidak ada panduan. Dia tak sempat masak di rumah. Muka dia bini, muka semua wajib atas suami. Gapa-gapa semua lelaki. Bahkan kalau mengikut kitab fiqhnya, kalau dia minta pitih pun boleh. Kalau dia nak menyusu anak, kena beri pitih suku. Kena bagi dalam kitab fiqh. Tak boleh. Apa ni? Tak saya masak sendiri. Suami masak. Kalau tidak boleh cari orang gaji. Basuh kain pun suami. Pergi jemur kain pun suami. Pergi beli nasi lauk pun suami. Pergi beli benang ke jarum pun suami. Bini ni duduk rumah saja. Ada juga macam tu. Ada juga. Betul kau cara lagu tu. Kita nak tahu mana betul tak betul. Kadang-kadang dalam kitab fiqh tu ada benda-benda yang seumpama tu. Dia kata kena atas suami belakang. Kitab fiqh tu dia bab gapo. Dia cerita tentang apa. Kenapa tu benda-benda yang macam tu. Dia nak cerita dari segi hak. Dari segi amalan. Dari segi amalan. Dari segi sunnah Nabi SAW yang macam mana. Rumah dia tu Nabi sendiri masak kah? Sahabat-sahabat sendiri masak kah? Dan segala-galanya orang lelaki ke buat? Tidak. Isteri dia. Banyak kali kita jumpa dalam hadis ni Nabi SAW masuk dalam rumah ni. Dia kata ada gapo kita hari ni nak makan. Kalau dia masak sendiri, tanya awak gapo? Tanya awak gapo? Dia tanya tadi tu ada nampak atas dapur tadi tu daging tadi masak tu. Dia akan masak. Dia tanya isteri dia, mana isteri dia masak. Itu sunnahnya. Orang perempuan pergi kerja, zaman Nabi pun ada. Kadang-kadang kalau ikut cara ni, susah lah. Susah. Menyusahkan. Orang lelaki pun susah, orang perempuan pun susah. Tapi kalau kita ikut sunnah, senang. Semua kita buat dengan tenang hati. Kita pergi kerja pun tidak berasa bersalah. Tidak berasa bersalah. Bahkan kita rasa satu pahala. Benda-benda yang seumpama inilah yang kita perlu tahu. Jadi banyaklah dari sudut apa ni, dari sudut fiqh, dari sudut tasawuf pula, ini dalam masyarakat kita ni banyak dia mengamalkan wirid tertentu, wirid tertentu, wiridnya pegang kemah keming, pegang kuat sungguh, hak tu duduk amal, duduk baca hak tu. Kalau tahlil pun tahlil dengan cara dia, kalau tasbih pun tasbih dengan cara dia, kalau selawat pun selawat dengan cara dia. Adalah selawat-selawat dia. Lepas tu dibagi pula risalah-risalah. Kalau selawat ni orang panggil selawat sekian-sekian, boleh pahala sekian-sekian. Boleh pahala sekian-sekian. Orang ni kalau buat gini-gini tak sesak hidup dia, tak miskin, kaya hidup dia. Orang ni kalau gini-gini kelebihan dia tu, pahala tu satu perkara. Maka orang amal lah tu. Orang amal lah tu. Kadang-kadang hak dalam tasawuf ni, kalau kita nak kira dari segi sanad, sebab itulah pentingnya dalam pengajian hadis ni dia ada sanad. Kita ambil agama kita ni kena tahu daripada siapa yang kita ambil, biar tahu punca kan.
Kalau hadis jelas daripada orang ni sampai kepada Rasulullah. Hak Imam Bukhari pilih ni, hak terbaik dalam perahu-perahu itu dia pilih hak terbaik. Ada juga riwayat orang lain, tapi hak ni kuat-kuat sebab ingatan dia kuat-kuat. Imam Bukhari tak saya ambil dah. Bukan kerana dia tak bagus. Ingatan dia kuat-kuat. Imam Bukhari ketepikan. Dia tak saya ambil. Maknanya agama yang sampai kepada kita ni melalui Bukhari, melalui kitab-kitab hadis yang besar-besar ni jelas. Terang. Dan kita meyakinkan kita. Adapun tarekat-tarekat ni, boleh dikatakan keseluruhan. Keseluruhan. Dia putus sanad, tidak bersambung. Kalau orang kata bersambung tu, itu rekaan. Rekaan sebenarnya. Tidak bersambung. Dia putus. Setengah-setengah tu dalam mimpi jumpa. Setengah-setengah tu tahu dia kata dalam yaqazah. Sedar-sedar gini jumpa dengan Nabi SAW. Dia tu hidup 1000 tahun lebih dah daripada Nabi. Daripada situlah bermula tarekat dia tu, cara tasawuf dia tu. Ada pula yang kata di zaman Nabi SAW tu ada dah. Cumanya ambil kemudian sikit. Ambil ni Sayyidina Ali saja, seorang saja. Ini pun pengaruh Syiah juga. Sayyidina Ali saja yang ambil tasawuf. Orang lain Nabi kira-kiranya tak layak lah. Sebab tu dia tak bui. Sebab itulah kalau kita tengok silsilah tasawuf ni kan, kok mana-mana dia sampai kepada Sayyidina Ali. Dia sampai kepada Sayyidina Ali. Nak sampai kepada Sayyidina Ali tu, pergi kepada Hasan Basri. Dalam seramai-ramai anak murid Nabi SAW ni yang sanggup mati kerana dia, pergi perai sana sini. Banyaklah kalau kita tengok dalam hadis ni, betapa sahabat tu nak jaga Nabi SAW, nak jaga Islam. Tak ada seorang pun lahir untuk Nabi bui tarekat ni. Tasawuf dia kecuali Sayyidina Ali. Cuba fikir. Patut kalau begitu. Ya kata. Sayyidina Ali pula ramai beribu-ribu anak murid ni. Bukan seorang dua. Anak murid. Tak jumpa seramai-ramai kecuali Hasan Basri. Hasan Basri pula tak ada dengan dia. Tak ada. Ulama hadis kata tak ada. Tidak sabit liqa dia. Tak ada. Lepas tu Sayyidina Ali bui lagu mana ilmu ke dia? Dah tak jumpa. Hak ni lah dia marilah teori-teori lain lah. Kita tak nak panjang hak tu lah. Jadi Hasan Basri. Akibatnya apa dia? Ni apabila campur banyak dia. Setengah-setengah tu tarekat dia pula pecah pula. Seorang-seorang tu pegang. Dia 3-4 tarekat. Hak mana sah dia nak pakai tak tahu. Jadi pening juga. Ni pengikut ni. Jadi akhirnya apa dia? Dalam sunnah Nabi SAW. Kan Nabi SAW ajar belaka kita kan wirid-wirid, apa zikir-zikir ni ada kan. Bahkan lebih lagi daripada orang tasawuf tu cerita. Nak masuk jamban ada. Nak tidur ada. Banyak pula tu. Cak lagu ni. Nak baca boleh, tak nak pilih. Nak selawat, lagu ni. Nak naik kereta, nak bawa kereta ataupun naik kenderaan, baca lagu ni. Nak makan, baca lagu ni. Selesai makan, lagu ni. Nak tengok cermin, boleh tengok lagu ni, baca ni. Pakai baju baru, lagu ni. Ada belakang, boleh tahan nak baca. Tetapi semua orang tinggal. Sebab apa? Pasal dia pakai hausa ni, hak tasawuf. Dia kata hak ni molek. Siapa dia boleh dakwa lebih molek orang lain lebih daripada Nabi SAW? Sedangkan kedudukan hak dia terima saat ni mari mana? Hujah dia tidak bersambung tu. Seperti yang kita kata saat ni lah, tidak bersambung sampai kepada Nabi, jelas tak ada. Kalaulah ada amalan lagu, apa orang lain tak ada sebut? Imam Bukhari ni, apa tak ada sebut lagu tu? Selawat lagu tu kah? Wirid lagu tu, apa dia tak ada sebut? Ramai ni tutup guru dia ambil ni, sahabat-sahabat lain, apa tak ada sebut? Yang jadi masalahnya, bukan tak boleh, bukan dosa. Kita kata kalau kita nak berdoa dengan cara lain lah, sesuai dengan kita, tidak salah. Tetapi yang jadi masalahnya apabila kita mengutamakan hak orang lain tu lebih daripada hak Nabi SAW. Hak tu. Situ jadi masalah. Kita tidak beramal lagi dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kita duduk pegang, duduk amal sungguh-sungguh ni hak orang lain. Yang mana tidak terjamin. Kalau tanya orang tasawuf sendiri, kalau tanya dia, mana lebih? Cuba jawab, mana lebih? Doa hak Nabi SAW ajar dengan doa hak tok guru kamu ajar. Cuba raya. Dia tak boleh kata hak tok guru saya lebih baik. Kalau dia kata, teruklah tu. Kalau dia kata, tak ada dalam dunia ni hak berani kata.
Hak kita ambil belajar hadis ni, sahabat. Sahabat ni ramai, sahabat. Jelas, tak ada susuk-susuk, tak ada. Jelas. Sahabat-sahabat sekian ramai ni buat lagu ni. Tak ada bahasa sorang gitu, hak ganjil gitu. Sorang tu pula tak bertemu pula. Tak ada lagu tu. Ambil daripada sekian ramai sahabat. Bapa kita tidak yakin hak tu. Ini akibatnya apabila dia mari serangan luar sana kan, dia terjejas kita. Kepada pegangan asal kita, Quran dan Sunnah tu terjejas. Banyak kita tinggal. Banyak kita tinggal. Kita duduk pakai hak syekh kita. Kadang-kadang lebih kita utamakan syekh kita tu daripada Nabi SAW. Itu masalah kan tu. Apa gitu semua tu? Kalau iya pun syekh tu nak bawa kepada serupa dengan Nabi SAW. Itu ya. Tasawuf betul lah. Kalau nak bawa kepada Nabi SAW. Tapi kalau mengakibatkan kita ni menganggap orang lain ni lebih daripada Nabi SAW, mengutamakan dia tu lebih. Utama itu lagu mana? Kalau hak dia kata tu, kita betul-betul jaga. Hak Nabi tidak gitu. Bahaya tu. Bahaya. Jadi, kita pun duduk amal. Pegang kemah keming. Hak Nabi SAW, jarang-jarang pun tidak baca. Ia malainya, kalau kita ambil pun, hak dikatakan hak Nabi ni, hak palsu pula. Hadis maudhu. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Ini semua akibat tidak belajar hadis. Itulah kesimpulan. Kesimpulan. Panjang kalau nak cerita. Kalau nak cerita, usahakan Nabi SAW dia tak boleh orang lain lebih. Sahabat pun tak ada. Kita ni ahli sunnah. Apa makna? Nabi, sunnah. Makna Nabi SAW. Wal jamaah, maknanya sahabat lah. Tak ada orang lain. Sahabat. Sekian ramai sahabat tu. Puluh-puluh ribu. Apa tak ada ambil sepuh dia raya ni? Apa Nabi SAW tak ajar seramai umur ni? Tiba-tiba kita kata orang lain ni, cerita-cerita ni kadang-kadang pelik-pelik, lebih pada mukjizat. Kadang-kadang kita nampak. Tujuannya apa? Nak suruh kita gerung, nak suruh kita berasa hebat tuan syekh. Akhir sekali Nabi SAW sahabat pun hilang. Sedangkan sebesar, ini orang tasawuf sendiri kata, sebesar-besar wali tidak akan boleh sama walaupun sekecil-kecil sahabat. Tak sama. Darjat dia. Ilmu suku, darjat. Supaya kita dengan ayah kita, lebih kita secara mana? Tak lebih daripada ayah. Darjat. Ni dari segi darjat. Sahabat tak ada orang lebih. Tak usah cerita lah dia tu siapa tu wali, kutub, kau raus, kau gapo, kau tak ada lebih daripada sahabat. Walaupun sahabat tu hanya dah tengok Nabi sekali gini. Sekali dia tengok. Dia tak ada kecek pun. Kelebihan dia. Kelebihan sahabat. Apabila kita belajar hadis ini, kita akan nampak sahabat yang utama. Ahlus sunnah, Nabi SAW. Yang kedua, sahabat tu. Hak tu yang ditonjolkan. Dan kita pun diajar supaya ikut hak tu. Beza. Cara tu beza. Dia akan beza lah. Akan berbeza dengan cara orang yang terlalu terikat dengan mazhab. Akan berbeza dengan orang yang ikut tasawuf dengan cara yang tidak betul. Akan berbeza dengan cara ahli sejarah yang tidak belajar cara hadis ini. Beza banyak kali. Apabila kita lebih nampak tengok sahabat tu dah. Walaupun sahabat ni nampak kita tengok, dia tengok sekali lah gitu ya Nabi SAW. Kesan dia. Sebab tu dia jadi lebih tu kesan. Hak tengok Nabi SAW lagu tu, dia sanggup mati kerana Islam. Orang lain sanggup tak? Tak ada lagu tu. Sahabat ni dia bila-bila duk kunyah buah taman. Kunyah buah taman. Kalau kita tengok kurang beradab lah. Kita nak minum pun duduk cokor dulu. Beradab kita kan nak kira. Nak makan duduk cokor dulu. Sela dulu. Tak ni. Enggak pergi. Bila-bila duduk mamah buah taman. Wahai Rasulullah, kalau saya mati ni, lagu mana? Mati syahid. Masuk syurga. Nabi SAW kata. Bau syurga. Dia kata saya bau syurga. Balik bukit Uhud. Terus dia pergi perang. Perang mati. Padahal jumpa gitu. Dia bukan Sayyidina Abu Bakar tu. Bukan Sayyidina Umar. Setara tu kesan. Setara tu kesan. Tengok. Apabila Nabi SAW kata, kita derma, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat tu. Kamu tidak akan dapat
kebaikan, kebajikan yang sebenar-benarnya kalau selagi kamu tidak membelanjakan apa yang kamu sayangi. Abu Dahdah, siapa dia kenal? Abu Dahdah. Tak biasa dengar pun nama kita. Kalau tak mengaji hadis, tak biasa dengar. Abu Dahdah, dengar tu, balik di rumah. Hai Ummu Dahdah, kata dia. Tubik, kata dia. Tubik ke mana? Tubik lah, kata dia. Biar kita tak ada apa-apa satu. Rumah kita tu semuanya kita nak korban untuk agama Islam. Tu sahabat tu, kesan dia. Hidup penuh dengan perjuangan. Tak ada pasal nusuk lari daripada orang, buat seorang gitu, tak ada. Dia jenis hidup nyata dalam alam yang nyata dan berjuang habis tenaga. Itu cara sahabat. Kalau kita belajar hadis ni, kita akan jumpa semua tu. Maknanya keutamaan kita sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhu. Itu dia kena duduk situ. Orang yang belajar hadis. Lepas tu kalau mari hak pendapat-pendapat lain tu pelik-pelik, kita boleh rujuk senang. Nabi buat lagu mana? Sahabat buat lagu mana? Senang. Selesai masalah. Tak ada jadi khilaf. Kalau tidak payah nak suk. Hak khilaf dia. Banyak orang ni kata gini, orang ni kata gini. Kita nak rujuk kepada siapa? Hak muktamad. Rasulullah dengan sahabat dia. Bukan orang lain. Kalau orang lain boleh jadi kita boleh belajar wirid saja daripada dia. Sahabat Rasulullah tidak, sebab dia tidak hidup berwirid saja. Dia bernegara. Dia ada keluarga. Kalau Nabi Isa kata tak boleh nak ikut contoh dia, macam mana dia sebagai suami. Sebab apa? Sebab dia tak nikah. Rasulullah menikah. Kita boleh tengok contoh. Kita boleh tengok contoh. Macam mana dia mereka? Kita boleh tengok contoh dia. Jelas. Dia perang lah ke mana? Dia general. Kita boleh tengok. Macam mana dia tengok? Ada hadis. Macam mana dia berzikir, ingat pada Allah SWT. Dia beribadat. Panjang malam. Ada ketikanya semaya tu sampai kerapat dekat subuh. Nak lawan lagu mana? Mana semua segi lah. Semua segi. Apa lagi kita kata? Dari sudut perniagaan, dari sebagai apa saja. Sebagai hakim. Dia mereta. Dia menghukum. Daripada keputusan dia tu lah orang buat. Ambil sebagai panduan-panduan dalam mahkamah. Dia hakim juga. Dia guru. Dia sebagai mubaligh. Dia sebagai ayah. Dia ada anak. Dia sebagai mertua. Dia semua ada. Semua. Kita boleh panduan pendek. Kalau kita belajar hadis nampak macam Nabi SAW. Kita duduk depan dia. Macam kita duduk di zaman dia. Kalau kita belajar hadis, kita akan nampak begitu. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Kita akan nampak macam Madinah dia gambar kan? Nampak. Nampak belakang. Itu kelebihan. Tapi kalau kita tak belajar benda ni, itulah. Sebab itu penting sangat kita belajar ilmu hadis. Tak lagi dah. Siapa masa dia dah. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasul. Kamu tak akan sesat sampai bila-bila aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tak akan sesat sampai bila-bila selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya. Quran dan sunnah Rasul. Tu yang kita kena belajar. Sebab apabila kita belajar ni, kita boleh tahu punca orang semua ni. Punca. Kalau tidak, kita tak tahu. Ya Imam Syafi'i ni, dia kata kena niat semua amalan tu, dia ambil mana? Kita hanya tahu Imam Syafi'i kata kena niat. Ambil wuduk tu pun kena niat juga. Imam Abu Hanifah kata tidak. Wuduk tak payah niat. Tak payah niat. Semaya kena niat lah. Wuduk tak payah niat. Kita nak tahu macam mana beza. Beza tu punca apa? Dia jadi beza. Kalau kita belajar hadis, kita akan apa? Orang ni yang dia pendapat gini, ni pegangan dia. Orang ni yang dia pendapat begini, ni pegangan dia. Hadis belakang. Kita selain daripada kita tahu pendapat Syafi'i, kita boleh tahu pegangan dia, sandaran dia. Mana rujukan dia. Orang lain pula beza dengan Syafi'i. Mana rujukan dia. Kita boleh tahu. Bukan hak setakat Pak Mazhab ni.
mazhab lain-lain lagi pun kita boleh tahu orang ni pegangan dia lagi. Sebab itulah dalam mata zubak ni dalam mazhab Syafi'i lah, dia dalam bentuk syair dia buat, dalam bentuk syair tapi fiqh. Apa dia kata dalam muqaddimah dia tu? Dia kata wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad ibn Hanbal Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Syafi'i, Malik, Nu'man, yani Imam Abu Hanifah, Sufyan wa ghairuhum min sairil a'immah, dan lain-lain imam-imam yang lain, ala hudan, semua betul di atas petunjuk, wal ikhtilafu rahmah. Dan perselisihan ni dalam furuk ni, dalam cabang-cabang ni menjadi rahmat kepada kita, bukan menjadi punca masalah. Tak ada masalah. Setengah orang kata, "Oh lah, saya kena belajar Bukhari, fiqh Syafi'i pun tak mengaji lagi." Tak timbul hak tu, tak timbul. Sebenarnya kalau mengikut hak cara yang sebenar, kalau kita tak belajar hak Syafi'i pun tak apa. Kita belajar satu kelebihan. Banyak lagi orang lain di luar negeri, dia belajar kan Syafi'i, tak belajar sikit abuk pun boleh, pun dia Islam juga, sempurna pun, ada wali-wali pun di kalangan dia tu. Sebenarnya kalau tak belajar hak Syafi'i ni pun tak apa. Tapi kelebihan kalau kita belajar hadis ni, semua sekali ada. Syafi'i bukan sekadar pendapat dia, kita tahu mana pegangan dia. Lepas tu kalau mengaji tinggi lagi, kita boleh tahu pula dalam banyak-banyak ni hak mana hak lebih sedap, hak mana hak lebih kemah dari segi hujah, hak dari segi sesuai dengan keadaan kita tu sekarang, dari segi hak mana dari segi hujah hak lebih kuat, kita boleh tahu. Kalau kita belajar fiqh biasa, dia tak sebut benda-benda tu, dia buat hak presiden lagu ni, makan hak ni ikutlah, sesuai ke tidak sesuai ke, sesuai ke tidak sesuai ke, kamu nak ke tak nak lagu ni, kita tidak boleh tahu. Kadang-kadang kita nampak macam hak ni lah lebih kuat, hak ni lah lebih ramai dalam dunia. Iyalah kita tengok tempat kita ni, tapi kalau kita pergi keluar, kalau kita tengok dalam kitab, berapa ramai hak macam tu, hak tak baca derah tu lebih ramai. Kita boleh tahu. Dah hak istimewa lagi kalau kita boleh turut dengan molek, boleh jadilah. Jadi anak saya duduk fikir juga macam mana ni Ustaz Raimi. Ni nampaknya kalau berterusan, mudah-mudahan berterusan lah belajar ni, kita ni boleh katakan hadirin kita ni, peserta kita ni macam-macam ni latar belakang. Ada yang ada asas dia, ada yang tidak ada asas dia langsung. Ada yang reti bahasa Arab sikit, ada yang reti bahasa Arab banyak, macam-macam ni ada. Kita nak pelihara hak mana? Nak pelihara hak mana? Kadang-kadang apabila benda ni, sebab benda-benda tinggi ni, kitab Bukhari ni tinggi ni, ulama kali-kali baca, kali ni dia baca nampak lagu ni, kali ni baca kok ni pula. Kadang-kadang kalau kita nak ayat, tak apa faham, tak apa jijak. Sebab apa? Dia berkait dengan bahasa, berkait dengan macam-macam lah ilmu-ilmu tu. Sedangkan kita tak mengaji pun asas dia. Tapi pada saya tidak menjadi masalah. Dengarlah. Cuma kalau berasa hak pelik, berasa tak boleh nak hadap, tak sah lagi, tak sah pakai lagi. Dengar saja dulu. Ataupun kalau berasa tak puas hati, boleh juga hadap kena kunyah lama sikit lah. Kena kunyah lama sikit lah, kuat sikit, boleh lah. Kena tanya, jangan gaduh. Kalau berasa tak serupa tu nyata, jangan rugi diri sendiri. Masalah hak nak bagi tu mengikut kadar masing-masing lah, mengikut kadar masing-masing. Kita ada cetung, cetung boleh. Kita ada secawa, boleh secawa. Kalau kita ada beledi, boleh sebeledi. Kalau kita ada sekolah, boleh sekolah. Masing-masing. Jangan melepaskan diri dan jangan rasa tak usah, dah kita tak boleh ambil semua, tak usah ambil semua lah sebenarnya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak boleh diambil semuanya, tidak patut ditinggal semuanya. Boleh kita ambil sikit. Tapi jangan gaduh. Anissa nak pesan, jangan gaduh
Terutamanya kepada orang-orang yang tidak faham, yang tidak mengikuti kelas kita ni. Kita nak royak benda-benda pelik kepada dia. Kecuali boleh kalau nak royak. Dia tu baik dengan kita, ajak dia mari kata. Ajak dia mari kata. Ngajilah, kita nak royak pun kita tak erti. Mari ngajilah senang. Mari ngaji. Lepas itu satu perkara. Lepas pada tu, untuk kita amal sendiri tak jadi masalah. Kalau benda ni benda yang dipakai oleh ulama dan ulama terima, walaupun tidak mazhab Syafi'i pun, kita nak pakai, tak jadi masalah untuk sendiri. Misalnya akan datang kita akan berjumpa dalam Bukhari ini, mengikut pendapat Bukhari, setuh lelaki dengan perempuan tak batal semuanya. Kita nak amal tu. Apa-apa, tak ada mudarat siapa-siapa dalam dunia ni. Di rumah kita. Apa? Kalau kita nak amal. Cumanya boleh jadi kepada orang yang tidak faham, dia akan kata, kita ni salah kau gitu gini. Yalah, kita ajak dia, kita kena ngajar lah pula. Kena ngajar lah. Jadi nak kata, mungkin apabila saya sebutkan yang payah-payah, istilah-istilah dia tu nak boleh kau hadal tu payah. Kalau usah kau tidak ngaji langsung, kau ngaji pun kadang-kadang kepil-kepil juga. Terkebir-kebir juga. Kau ngaji tu pun nana juga sekali lalu. Jadi apabila sebut istilah, banyak perkara yang kita akan jumpa. Tapi kita kena tahu benda ni ada dalam kitab. Bila benda ni ada dalam kitab, tak usah duduk bahas, tak usah duduk sibuk lah kalau ada bunyi orang lagu lain ke. Sebab orang ni orang-orang besar juga. Macam mazhab Malik, kita kata. Kita akan jumpa akan datang. Dia kata, boleh makan rima pun. Makan rima ke, bewok ke, boleh mengikut mazhab dia. Kita akan jumpa. Dia pegang kat mana? Dia tak ada dalil ke? Ada. Nak faham dalil dia tu, kita kena mengaji lah situ lah. Bila kita terangkan situ, boleh jadi terkebir-kebir lah situ. Jadi kena beringatlah seperti kata saat ni lah. Walaupun mungkin kita rasa, pelik. Jangan gaduh. Sebab kita sebut ni Imam Malik ni orang besar. Dan dia ada cara dia, alasan dia. Cara dia tu Quran, hadis. Walaupun tak serupa dengan Syafi'i. Tok guru Imam Syafi'i lagi dia tu. Imam Syafi'i tak kata dia salah walaupun dia pendapat lagu tu. Tak kata dia salah. Terpulang lah. Dah demo selera, kok demo. Ni masalah peribadi, tak ada menjejahkan siapa-siapa. Terutamanya kita kena ingat, ni faedah kita terbuka. Kita duduk tempat kita ni, iyalah tak apalah. Hak tak makan katok, tak makan gapon. Kalau kita nak dakwah, orang sial kau misalnya kita kata, nak dakwah orang asli kau kita kata, yang duduk bergelewah dengan anjing, dengan gapon. Kalau kita bawa cara kita, susah. Boleh jadi tak masuk Islam. Benda-benda kecil tu. Sedangkan benda tu benda khilaf. Kita nak sebut dulu lagi ni pada payah lagu ni. Baik tosah kan Islam. Ada faedahnya kalau kita tahu benda ni. Sekurang-kurangnya kalau kita tak tentu kita tak selera. Walaupun kita kata ni mazhab ni, kita dah mak kita tidak ajar makan benda-benda tu, kita tak akan makan. Itu masalah selera. Tapi masalah kita nak dakwah. Tak penting kita bawa orang Syafi'i tu. Yang penting kita bawa Islam. Malik tu pun Islam juga. Itu cara dia. Jadi biar dia masuk Islam dulu. Lepas tu, kalau kita rasa hujah kita kuat, kita ayaklah ke dia dan dia pandang. Tak apalah. Mula-mula. Misalnya kalau orang lelaki, mazhab Syafi'i wajib sunat. Mazhab Hanafi tak wajib. Berapa ramai orang-orang yang bukan Islam tak boleh masuk Islam kerana dia kata, takut kena sunat pula. Baik kita tak sawayak benda-benda tu. Ini penting kita tahu benda-benda khilaf. Walau bagaimanapun kita akan menceritakan mazhab Syafi'i begini. Orang ramai-ramai nak pakai lagu ni. Tetapi di samping waktu ni banyak lagi yang lain-lain. Yang kita tidak boleh pandang sepi, tak boleh pandang lekeh. Mereka itu tidak kurang daripada Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i kedudukannya tinggi. Orang-orang lain pun begitu juga. Kita kena hormat. Terutama ada faedah tadi lah. Kita nak dakwah. Nak dakwah orang Jepun, orang di benua Cina. Kalau misalnya kita kata,
Oh, demo tu makan pelik-pelik tu. Kalau kita bawa cara hak cermat saat ni, terutama kalau kita bawa Hanafi lagi teruk. Kita ni pun dia nak mutah dengan kita. Dan awak kita makan siput. Dia kata siput tak boleh. Udang tak boleh. Ketan tak boleh. Soto tak boleh. Lepas tu, apa dia boleh makan? Ikan saja. Ikan. Ni nak wayak cerita mazhab. Jadi kalau kebetulan kita duduk dalam mazhab Hanafi, kita nak kemah dengan orang tu, nyayalah. Orang lain macam mana dalam dunia ni? Kita nak bawa ke Afrika, ke mana tu? Orang-orang yang makan hidup dengan cara berburu. Macam-macam binatang duduk dalam hutan. Macam mana? Dengan sebab itu, kalau kita belajar hadis ni luas, kita tahu guna, kita nak dakwah, macam mana cara? Kita tak perlu sebut benda-benda ni. Yang penting, akidah dulu. Lepas pada tu ni, kita kira kemudian. Benda-benda khilaf tu penting kita tahu. Akibat daripada orang kita tak tahu kan? Dia kata, apa dia ni? Semayang pelik sungguh. Dukung anak pula dah semayang. Ada kan kadang-kadang kita tengok masa bulan puasa tu dia tunjuk kan di luar negara tu. Semayang dukung anak pula. Lagu mana? Kalau kita belajar hadis, jumpa. Ini penting. Dan kita tidak jadi terkejut tak tu pasal. Hak patut kejut lah. Hak tak patut terkejut tu lalu gitu. Awak tak tahu sudah lah. Begitu. Kita tahu ni khilaf. Hak ni tidak khilaf. Kita boleh tahu kalau kita belajar hadis. Hak ni ijma' tak boleh. Tak boleh. Hak ni ijma'. Kita boleh tahu. Hak ni masih khilaf lagi. Bahkan hak khilaf, hak mana lebih kuat? Hak mana lebih sesuai tempat kita? Boleh kita pakai. Sebab rahmat belaka tu. Barulah ada faedah ni Imam Bukhari ni. Imam Bukhari buat ni 16 tahun ni. Kita ni tak makannya kepada dia buah badan 3 butir. Orang lain ni duduk sibuk kurang zat lah macam-macam. Hak banyak zat pun tak ada belah mana, tak ada sebelah mana juga. Hak banyak zat tu pun tak ada sepadan mana pun. 3 butir. Tak makan daging selama mana, bukan tak makan, dia nak jaga diri dia. Sampai akhirnya kecing darah. Sakit. Doktor pergi ni orang ni makan banyak kurang ni lah dia kata. Daging tak makan lama. Sampai kecing darah. Apa faedahnya kalau Bukhari ni letak dalam perpustakaan saja bila kita nak guna dia aja. Dia gitu mau susah payah untuk kita. Satu pun kita tidak nak ambil daripada dia. Apa faedah? Sedangkan seperti kita sebut tadi banyak benda-benda macam sentuh dengan orang perempuan, dia tak apa dia. Sentuh dengan isteri tak apa. Bila-bila masa perempuan lain pun tak batal semayang. Bukan makna boleh sentuh dengan orang perempuan, itu suku tempat lain. Dengan perempuan ajnabiyah, perempuan asing, itu tak boleh sentuh, dosa. Tetapi kalau sentuh batal ke tidak? Air semayang, dia kata tak batal. Serupa dengan mazhab Imam Abu Hanifah juga. Banyak perkara kita boleh tahu. Lepas tu mana lebih kuat? Kita boleh tahu kalau kita belajar hadis. Kalau belajar fiqh, dia tak ayak tu. Dia ayak so. Inilah kelebihan belajar hadis luas. Sebab dalam hadis ini, yang kita nak belajar di Bukhari ni, macam mana dengan masa? Kena berhenti ya? Dia ada belakang bab dalam Bukhari. Dia bab perubatan ada. Bab fitan ada. Bab hukum hakam ada. Bab akidah ada. Macam-macam bab. Baru orang panggil jami'. Kita tidak, ni Bukhari ni orang panggil jami'. Ada kitab-kitab hadis ni pula. Banyak pula jenis kitab-kitab hadis ni. Tu tak ada nak bincang apa kaya ni. Cuma secara umum dulu nak bagi gambaran. Yang kita nak hadapi ni benda macam mana. Apa faedahnya. Dan dalam masyarakat kita ni setara mana. Gambaran umum dulu yang nak bagi hari ni. Mungkin akan datang kita akan sebut pula pembahagian kitab-kitab. Apa beza? Orang panggil kalau jami'. Ni macam Bukhari ni termasuk dalam jami'. Sunan Abu Daud. Sunan Tirmizi. Orang tak panggil Sunan Bukhari. Sunan tu gapo dia? Musnad. Musnad tu gapo? Mustakhraj tu gapo? Mustadrak. Banyak kita ada ni. Banyak pesai pula. Ni lagu ni. Berpuluh-puluh pula. Jadi waktu kemudianlah, semulalah rasanya untuk hari ni pada setakat itulah dulu. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua dan
Seperti kata tadi lah, insya-Allah kita akan terjemahlah dari semasa ke semasa, bab ke bab Sahih Bukhari ini. Dan sekadar itulah dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.